برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, pengurusan masjid dan seterusnya, sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita meneruskan pengajian kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan terlebih dahulu saya mohon maaf mengenai diri saya kerana dalam catatan saya ada 2 kuliah yang saya tak mampu hadir kerana tugasan, dan juga mungkin ada yang bentuk teknikal yang saya terlepas pandang. Jadi mohon maaf. Dan insya-Allah pada hari ini tuan-tuan mati Allah, kita akan mengingati wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita akan mengingati satu perkara yang mungkin dianggap mudah, tetapi sebenarnya perlukan pengulangan dan perlukan peringatan. Semoga dia melengkapkan kepada ibadat kita. Hadis yang ke-7 tuan-tuan, hadis yang ke-7 ini daripada kata Abu Bakar, Baginda Abu Bakar ini radhiyallahu anhu menjadi sumber kepada sebuah hadis yang berkaitan dengan siwak. As-siwak. Siwak ini mudahnya siwak. Tapi tuan-tuan Allah, siwak ni panjang ceritanya. Dan hebat dia punya pengajaran dan untuk kita amalkan. Haddatsana Abu Kamil qala haddatsana Hammad yani Abu Salam ibn Sura an Abi Atiq an abihi an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku mutahharatun lil famin mardatun lirabbi. As-siwaku mutahharatun lil fam mardatun lirabb. Hadis ini tuan-tuan Allah bukan saja terdapat dalam kitab Musnad Ahmad, hadis ini juga terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan pelbagai kitab hadis lain lagi. Jadi hadis ini sahih tuan-tuan. Jadi apa dia maksud dia? As-siwak. Siwak ini satu istilah yang kita kadang-kadang menganggap ia alat. Siwak ialah alat. Seperti sahabat tadi, dia keluarkan kayu, itu siwak. Betul? Tetapi dia cerita satu ibadat. Subhanallah. Siwak ni tuan-tuan, apa dia siwak ni? Saya bacakan dalam fiqh dia. Jadi tuan-tuan Allah, saya sekarang ni tolong doakan, kami sedang menyiapkan semakkan terjemahan hadis Muslim 7 jilid. Jadi saya dah mengusahakan pengumpulan terjemahan ni dekat 6 tahun lepas. Jadi bila dapat kumpulkan 38 orang pakar, macam-macam pakar ni, pakar bahasa Arab, pakar bidang hadis, pakar bidang akidah, pakar bidang dan bahasa Melayu. Rupanya tuan-tuan, menterjemahkan hadis ni memerlukan kitab syarah, pemahaman kepada fiqh yang begitu meluas untuk kita memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu siwak? As-siwaku wal istiyaku bi ma'na tanziful fami wal asnani bis-siwak. Subhanallah. Siwak ataupun siwak atau namanya istiyak, dia maksud dia tanziful fam, membersihkan mulut. Membersihkan mulut wal asnan, dan gigi dengan alat yang dinamakan siwak. Wa yutlaqu siwak 'ala al-alat wa hiya al-'aud allazi yastaku bih. Subhanallah. Tuan-tuan Allah, saya bagikan ringkasan ulama. Perbincangan tentang siwak ini berlaku berkurun lamanya sampailah sekarang untuk memberi kefahaman sebenarnya mulut ini tuan-tuan. Mulut ini saya namakan sebagai satu fakulti. Dia satu ilmu. Mulut ni. Di samping tangan kita, hidung ni tuan-tuan, hidung yang Allah berikan kita ni, dia merupakan juga satu alat yang kena dibersihkan. Dia menjadi alat untuk kita menyedut oksigen, kita dapat bernafas dengan baik. Tetapi rupanya tuan-tuan, dia perlu dibersihkan untuk melengkapkan apa? Melengkapkan ibadat dan kehidupan. Melengkapkan ibadat dulu dan kehidupan supaya kita sihat.
Dan kembali pada gigi ni tuan-tuan dan mulut ini, memang betul dia satu kepakaran yang dahsyat. Kebetulan anak saya nombor 3 tu ambil dentistry di UiTM Sungai Buloh ni. Jadi saya selalu hampir apa-apa masalah tanya dia. Dan ceritanya tuan-tuan mati Allah, saya nak cerita sikit tentang latar belakang gigi. Saya rasa tuan-tuan pun mungkin ada ilmu. Rupanya tuan-tuan dengan gigi kita ni, kepada ilmu yang Allah beri, boleh dikenali lelaki ke perempuan gigi. Betul tak? Dengar. Saya reconfirm dengan anak saya, dengan Datuk Zainal. Kalau ada kat sini, wallah alam dia duduk mana. Dengan gigi ni tuan, ada kepakaran, dia boleh kenal lelaki ke perempuan gigi. Gigi ni punya ni siapa? Macam kita punya tang ni, kita punya ni sama ke tuan? Ni sama ke? Tak sama. Betul tuan? Tengok anak kita, tak sama. Semua manusia diciptakan tak sama. Sebab itu kita ada nak kena beli SP itu dua-dua lagi. Dengan dua tu mujur tak guna jari kaki. Dua sekali. Jadi tuan-tuan Allah, dia boleh mengenal bangsa sampai dia betul. Dan sebab itu tuan-tuan, gigi ini dia perlu dibersihkan. Sebab itu uraian di pasal gigi, pasal siwak ini sebenarnya adalah tanziful fam, pembersihan mulut dan gigi. Sebab itu jangan perlekehkan fakulti pergigian. Alah, mengaji sebatan gigi. Tuan-tuan, dengan gigi boleh membawa maut. Berapa ramai orang cabut gigi tiba-tiba meninggal dengan izin Allah. Ajar dah sampai, kerana mungkin tak cek dulu dia punya blood pressure dia punya begitu gini, dia kena cek dulu. Dan kerana sakit gigi, kerana itu dia menyebabkan kanser gigi dan sebagainya. Sebab itu kesemua nikmat ini tuan-tuan, kenapa Nabi kata as-siwaku mutharatun lil fam. Gigi ini dia mestilah merupakan dibersihkan untuk mulut kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, siwak ini bererti tanzif, pembersihan. Dan kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan bau mulut dan kebersihan gigi dan mulut ini melengkapkan ibadat dan kehidupan. Apa buktinya tuan-tuan? Sebenarnya kita belum pergi tentang marbatun lirabbi, tapi kita pergi tentang siwak ini. Sebab itu siwak ini sebenarnya, siwak ini ialah artinya aktiviti pembersihan mulut melalui gigi, yang dengan gigi nikmat Allah memberikan kita menikmati makanan yang akhirnya memberikan kebaikan kepada badan. Saya bukan doktor perubatan tuan. Saya hanya mampu belajar dan dalam bidang fiqh, tapi insya-Allah rupanya tuan-tuan kita kena gabung. Ilmu tentang hadis Nabi ini, tentang ilmu perubatan ini kena gabung untuk memberi kefahaman bahawa ini merupakan satu nikmat yang mesti diikut sunnah. Untuk kita menikmati nikmat itu bertetapan dengan kesihatan badan kita untuk melengkapkan ibadat kepada Allah SWT. Baik. Satu hadis lain, banyak beberapa hadis tuan-tuan, lebih kurang 15 hadis tentang siwak ini. Dalam pelbagai bentuk, banyak riwayatan. Laula kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ana syaqqa la ummati la amartu bisu'inda kulli salati. Jadi apa hukum siwak ini tuan-tuan? Sebenarnya hukum siwak ini menghampiri wajib. Menghampiri wajib. Tapi sebenarnya dia macam ambil wuduk tuan-tuan. Dia menghampiri, melengkapkan. Walaupun dalam wuduk tu kita cuma kumur-kumur, sebaiknya basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung tuan-tuan, lepas tu keluarkan balik. Ini merupakan pelengkap kepada wuduk, dan kita mula ambil niat kita lillahi ta'ala, membasuhkan muka, tangan, kemudian kepala dan telinga serta tapak kaki, serta bahagian kaki, minta maaf. Kemudian kalau tak ada air, kita gunakan debu untuk muka dan tangan saja. Tetapi tuan-tuan nak ceritanya, jika ada air, maka kita perlu membersihkan gigi terutamanya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana gigi ini rupanya tuan-tuan satu nikmat yang perlu diuruskan bagi pembersihan mulut. Kerana kata Nabi tadi, kalau tidak memberatkan umatku, maka la amartuhum bisiwak. Amartuhum kat sini maksud dia apa tuan-tuan? Diwajibkan, diperintahkan untuk bersiwak setiap kali sebelum solat. Sebab tu tuan-tuan Allah,
siwak ini adalah aktiviti pembersihan mulut sebelum solat dengan menggunakan alat yang dinamakan sebagai as-siwak juga. Tetapi alat itu apakah berbentuk kayu atau berbentuk gerus gigi, mengikut pada zaman, keperluan zaman. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, Puramahdia Dr. Munirah bersama dengan seorang pelajar, seingat saya Fatin nama dia, kebetulan pelajar saya juga, dia buat satu kajian master tentang kaitan, sebab Fatin ini dia sains gunaan. Dia ada satu sarjana muda, anak-anak kita ambil sains di peringkat SPM, juga aliran agama, tapi dia masuk Universiti Malaya, dia ambil 2 fakulti, sains gunaan dengan penyiar Islam, dan dia buat khususan, ada buat biomedik, ada buat apa ni, biologi dan sebagainya, sains kesihatan. Jadi berkaitan dengan itu tuan-tuan, rupanya cerita pasal gigi dan siwak ini perlu difahami kerana kita perlu menjaga dan membersihkan sentiasa kerana kita makan selalu. Dan kita ada sembahyang 5 kali sehari tuan-tuan. Dia bukan isu yang simple. Sebab itu Quran fiqh, hukumnya sunat walaupun secara umum. Sebab bila Nabi kata kalau tak memberatkan memang aku, tetapi kerana nak meringankan, paling tidak tuan-tuan, dia paling tidak sebelum kita wuduk kita berkumur-kumur setelah kita basuh tangan. Ini ada hadis tuan-tuan ya. Hadis yang mesti kita, paling tidak pada saya wajar kita amalkan, sunat, kerana ia melengkapkan wuduk yang sempurna bagi mendapatkan solat yang khusyuk. Dia tuan-tuan mati Allah perlu diurutkan. Sebab itu siwak ini dihuraikan oleh ulama fiqh. Hukumnya tadi satu sunat yang melengkapkan wuduk dan melengkapkan kita punya kekhusyukan solat. Kenapa? Allah beritahu, Nabi beritahu bahawa Allah tidak suka mulut yang busuk ketika kita solat. Tuan-tuan, kita makan apa yang halal. Saya pun suka makan petai, suka makan itu ini seperti tuan-tuan. Tetapi ketika nak solat tuan-tuan, ketika nak solat, pastikan mulut kita tidak berbau. Apatah lagi dengan orang. Macam saya ni banyak mengajar dan sebagainya, contoh begitu juga. Kita kena pastikan kebersihan mulut kita tidak berbau. Dan kadang-kadang bila mulut berbau ni dia ada banyak tanda. Kerosakan gigi, kadang-kadang macam-macam tuan-tuan, kena jumpa doktor gigi. Sebab itu tuan mati Allah disebutkan perkara sunat, dan kemudian dia perlu dibersihkan sama ada menggunakan alat yang bernama zaman Nabi, kayu, ataupun apa juga seperti floss, seperti ubat gigi, berus gigi. Dia kena diselesaikan sebelum kita mendirikan solat. Ada yang memahamkan sebelum takbiratul ihram, tetapi mari kembali kepada maqasid. Jadi kita bawa kepada ilmu kedua tuan-tuan setelah kita tahu hukum tadi. Apakah maqasid kepada siwak? Sebagai satu ulangan, maqasid kepada siwak ini saya bawakan 3 pandangan. 3 pandangan untuk kita ulang kaji dan bawa balik, dan kita uruskan dengan betul-betul tuan-tuan ya. Kerana pada saya, bila ada makanan terlekat kat gigi, saya rasa semua tak selesa. Dan sebab itu tuan-tuan, pada saya mula guna floss ni dah 20 tahun dah. Bila saya belajar detail bab siwak ni daripada seorang guru saya, Dr. Ziyad daripada Jordan, saya mengaji dulu. Dia cerita panjang bab ni. Masa tu baru terasa bau. Dia kata, buatkan tangan macam ni, cuba bau mulut sekarang. Cuba bagi pula kawan sebelah, siapa nak bau kawan sebelah punya mulut kan. Masa tu mana teringat pakai ni. Tapi dia kata Allah tidak sukakan mulut busuk ketika solat daripada makanan kamu. Sebab itu kenapa cerita pasal bawang detail tuan-tuan. Nabi tak makan, Nabi tak suka benda busuk sebelum solat. Ada benda yang makanan yang mendatangkan busuk ni walaupun boleh makan, harus makan tuan-tuan halal. Tetapi ketika nak solat, kita makan macam-macam. Ada orang serokok dan sebagainya, itu bab lain. Tapi nak ceritanya, jangan sampai orang sebelah ni tuan-tuan, walaupun pakai tak pakai ini, berbau rokok kita, dia akan menambahkan lagi mudarat, la darara wala dirar. Walaupun vape tu tak berbau, apalah. Tapi nak ceritanya, Allah tidak suka kepada mulut yang busuk, yang berbau, terutamanya
dengan dua keadaan, untuk ibadat dan untuk kehidupan. Jadi sebab itu maqasid dia tuan-tuan ialah untuk menjaga kesempurnaan solat yang pertama. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, pada pandangan saya, seperti itu kita belajar pada pergigian, kalau tuan-tuan selalu pergi jumpa doktor gigi, ada macam-macam alat tuan-tuan untuk membersihkan kita punya plak ini yang kuning tu tuan-tuan ya. Dan bagaimana gusi ini tuan-tuan perlu dijaga, digosok juga, lidah juga tuan-tuan perlu dibersihkan. Kerana apa? Kerana semua ini adalah juga sunnah Nabi SAW. Kerana Allah sukakan pada bau yang harum daripada mulut kita, supaya kita menyebut. Dan gigi juga yang kedua tuan-tuan Allah, kenapa kita kena jaga? Dia melengkapkan bacaan makhraj yang betul. Sebab itu tuan-tuan Allah, apa beza orang yang sebut suatu makhraj, huruf-huruf tanpa gigi dan gigi? Memang beza. Memang beza. Saya tak mau panjanglah, tapi nak ceritanya tuan-tuan, kata ulama, maqasid kedua ini dia akan menyempurnakan pembacaan gigi. Sebab itu mulut kita tuan-tuan kena jaga gigi, sebab gigi yang berlubang dan sebagainya kadang-kadang sakit, dia menyebabkan kita pening sakit dan itu ini, dan menyebabkan sebenarnya solat kita tu tidak menjadi sempurna. Bukan sahaja soft dan sebagainya, tetapi kadang-kadang banyak kita lupa pengurusan gigi kita kosong. Maksud kita tak ambil kesan tentang gigi kita. Yang penting kita cabut saja dan letak gigi palsu. Itu pada saya amat malang. Sebab itu gigi ini dia perlu dididik. Kerana ketika kita dengan anak-anak kita mengajar tuan-tuan, kita mengajar cara pembacakan melafazkan makhraj, cara penyebutan huruf yang betul, itu perlu. Sebab itu membaca hukum-hukum Al-Quran, bacaan Al-Quran ini dia sampai dirajahkan, digambarkan gigi macam lidah letak kat mana, angin letak kat mana. Kerana dengan gigi ini tuan-tuan, dia akan melengkapkan bacaan yang betul. Sebab itu ini satu ilmu besar sebenarnya yang mungkin kita anggap remeh. Sebab itu tuan-tuan jangan malu kita punya aksesori. Sebab itu saya perlukan beg. Beg saya ni ada belaka, dalam kereta tu ada belaka. Bukan saja ni, sanitizer, kita perlukan ubat gigi, saya perlukan floss. Floss saya tu get ready. Dalam saya punya ni ada minyak wangi, ya, ada brus gigi, ada ubat gigi, ada floss. Sebab lepas makan tuan, kita kena buang segala yang berada di antara celah gigi. Sebab ataupun dulu saya guna di kampung, guna pencukil gigi. Tak boleh tuan, pencukil gigi ni tak betul. Yang betulnya satu alat untuk bersihkan, kemudian brus gigi, kena ubat gigi yang halal, yang supaya berbau harum. Itu tujuan dan bersih. Sebab itu tuan-tuan, kita kena gunakan apa dia, membuang segala kita punya virus dan sebab apa ni yang ada dalam mulut ni kadang perlu dibersihkan, berbau. Sebab itu bukan saja nak tidur ataupun nak bersama isteri ataupun nak menepati hubungan, tetapi dengan Allah SWT ni perlu. Itu yang kedua. Kerana dengan kita menjaga gigi, kita insya-Allah dapat menyebut beberapa makhraj yang betul. Sebab itu teman-teman, jika kita tak betul baca makhraj, kita kadang-kadang menyebabkan makna itu tak lari daripada cara sebenar, makna sebenar, dan menyebabkan sembahyang kita yang kita baca tu tuan-tuan, dia punya kualiti dan markah dia tak lengkap. Kerana sembahyang dan solat ini begitu penting untuk diuruskan, kerana itulah hubungan kita dengan Allah dan itulah asas kejayaan hidup yang diberkati Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan Allah, kata ulama yang kedua ini, kita kena jaga gigi bagi kita melengkapkan pembacaan makhraj yang betul. Sebab itu tuan-tuan Allah, rupanya gigi ni tuan-tuan perlu dicantikkan dalam konteks untuk kita menjadi manusia yang yakin dengan diri sendiri. Sebab itu yang ketiga ini saya jumpa dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Sheikh Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali tuan-tuan. Ada seorang ulama Mesir, dia ulas tentang maqasid siwak ini. Nak ceritanya tuan-tuan, bagaimana dia kata pada yang kedua ni, kebersihan ini akan memberi kesan kepada
kesihatan tubuh manusia secara keseluruhan. Dengan gigi ini dia akan juga menjadi lambang kepada mana-mana yang lain pada badan kita ini menjadi sihat. Dia ni seorang ulama tuan-tuan, tapi dia bawa masuk beberapa pakar perubatan di Mesir itu bincang. Sebenarnya kita kadang-kadang menjadi masalah untuk berbicara dengan orang kerana mulut dia berbau. Kadang-kadang kita juga tak perasan bahawa dengan gigi ini menyebabkan benda-benda lain berkaitan. Sebenarnya ada orang tuan-tuan dia tidak mampu kadang-kadang untuk dia bercakap, ataupun kerana dia kadang-kadang menyebabkan persoalan lain, saraf dia dan sebagainya. Di antara sebabnya dia selalu sakit kepala dan sebagainya tuan-tuan, menyebabkan dia menjadi alasan solatnya itu tidak khusyuk dan tidak sempurna, kerana di antara sebabnya ialah gigi. Sebab itu kita pergi pada poin yang berikutnya tuan-tuan. Kenapa Nabi kata maradatun lirabbi? Ini menarik kerana ada huraian ulama dan memang terbukti. Nabi kata bukan saja memberi kesan pada badan siwak ini, tetapi menjadi kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Huraian ini cukup menarik tuan-tuan, kerana ada 3 pula kenapa Allah suka. Biasanya orang yang tak ada masalah dan bersih ni, dia akan direngankan lidahnya untuk menyebut perkara-perkara baik. Ini disebut oleh ulama Imam Al-Ghazali, bukan Dr. Syekh Ghazali tadi tuan ya. Imam Al-Ghazali menyebut biasanya orang yang menjaga gigi, lidahnya akan mudah menyebut subhanallah, dia akan mudah menyebut alhamdulillah, dia akan mudah menzikrullah. Ini pelik tuan-tuan. Apa kaitan jaga gigi ini? Itulah dia tuan-tuan. Bila Allah suka kerana kita jaga gigi untuk menyempurnakan ibadat dan kesihatan dan kehidupan ini, maka Allah akan meringankan kita punya lidah untuk menyebut zikrullah, kerana kita tiada masalah dalam soal nak menyebut dan seronok sebagai syukuran. Ini tuan-tuan memang kadang-kadang bersifat tak logik, tetapi kena yakin, kerana ini telah diuraikan oleh ulama dan sahabat dalam syarahnya. Sebab itu sahabat Nabi ni tuan-tuan, nak ceritanya ada beberapa perkara yang Nabi ajar kena bawa dalam kita punya pribadi kita seharian ni. Di samping Nabi kata bawa sikat, orang yang ada rambut bawa juga siwak, bawa minyak wangi, dan apa-apa yang berkaitan, kerana kita perlukan itu tuan-tuan untuk menguruskan. Sekarang ni mungkin kena ada sanitizer, saya kena ada sabun sikit. Kadang-kadang kita perlu membasuhkan dengan alkali ini supaya kita menjadi bersih tangan kita, kemudian itu ini. Kenapa? Tujuan kita tuan-tuan ialah tujuan untuk menyempurnakan ibadah. Sebab itu dia akan meringankan lidah kita ni untuk menyebut zikrullah. Dan saya rasa bila kita beramal lama tuan-tuan, kita tahu kita gunakan. Sebab itu yang kedua pula, Allah suka pada orang yang begini, sebab ini akan menyempurnakan, menyukai malaikat untuk mengangkat doa. Ada doa ni tuan-tuan kita kena jaharkan, kita kena suarakan sedikit. Macam tadi kita aminkan, kita diizinkan untuk ini. Saya banyak sekali sebut kenapa bila kita baca syarah masuk tandas ni tuan-tuan, Nabi jaharkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sampai didengar oleh Aisyah, sampai didengar oleh sahabat. Kerana di tempat yang begitu najis ini ada banyak makhluk lain, terutama jin. Dia suka tempat itu. Khubuthi wal khaba'ith ni jin ni pun ada jantan betina. Jadi seruan macam azan. Kenapa azan kena laum? Hadis beritahu, ulama beritahu, ada ilmu beritahu, kerana syaitan akan lari. Ini dalam fiqhul hadis ni. Dan Nabi pun beritahu syaitan akan lari ketika azan dilaungkan. Ketika itu tuan-tuan kita kena menjawab tadi setiap lafaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar Allahu Akbar. Dan sebab itu di antara yang mustajab berdoa ni tuan-tuan, ketika selepas azan dan iqamat ini, jangan tidak kita biarkan masa untuk berdoa. Solat sunat, berdoa, bermunajat. Kerana ketika itu sebenarnya
Itulah mustajabnya. Syaitan yang lari berkilometer itu, sampai disebut oleh ulama Azhar ketika di sana dulu, dia kata mungkin 40 km lebih dia akan lari, takutnya dengan ulama Azhar. Ketika itu, di antara itu tuan-tuan, kita terus berdoa, mustajab. Jadi malaikat sukakan juga pada orang yang berdoa tu, di antara doanya tadi jelas dan kemudian daripada mulut yang bersih. Oh, ini tuan-tuan, dia beriman dia. Kalau orang tak beriman bab ni nak buat macam mana tuan-tuan? Dia tak beriman, benda yang tak nampak. Dia tahu tapi dia tak yakin. Habislah. Nak buat macam mana? Dia tak yakin. Mana kalau kita yakin tuan-tuan, kita tidur tadi ada 3 ikatan. Nabi kata syaitan akan ikat kita 3 ikatan. Walaupun kita dah baca doa, tetapi syaitan akan ikat juga masa tidur. Sebab itu bila dapat nyawa, cara kita nak ungkaikan 3 ikatan ni ada dalam doa. Tuan-tuan buka kitab Al-Azkar. Di antara hadis terawal kita baca paling tidak alhamdulillah, lepas 1 ikatan. Yang kedua tuan-tuan, pergi ke tandas, uruskan diri, lepas tu ambil wuduk, terbuka 2 ikatan. Yang ketiga, solat sunat 2 rakaat, 3 ikatan. Apa kata Nabi? Kita akan menjadi orang yang tidak malas. Orang Islam ni pagi-pagi dia aktif tuan-tuan ya. Sebab itu berkaitan dengan poin yang kedua ni tadi. Kenapa Allah suka? Kerana malaikat suka. Malaikat ni dia Rasul tuan-tuan. Dia akan mengangkat doa kita tadi. Yang kita aminkan doa imam tadi, malaikat akan mengangkat. Jadi penuhkah kita doa yang ikhlas, doa kita tadi yang betul-betul mengaminkan, kita faham, kita mohon doa pada Allah, ini akan diangkat. Dan ini tuan-tuan hanya keyakinan dan perada ilmu saja. Sebab itu tuan-tuan Allah, saya selalu ingat ketika lepas azan ini saya terasa ketika buat haji 2006, akan ada seorang pakcik Arab itu, dia akan keliling Kaabah, dia akan suruh orang angkat tangan, irfa yadak, hadza min amri Nabi, wad'u Allah was'alullah. Jadi dia suruh orang angkat tangan sebelum iqamat, supaya apa? Mondok. Mana orang buat tak tahu nak tidur ke apa ke, dia suruh. Kalau tak semayang dia suruh angkat. Kalau tak nak, tak tahu. Kerana apa tuan-tuan? Nabi tak pernah tinggal untuk berdoa begini. Sebab itu tuan-tuan, ini adalah ilmu dan ini menyebabkan doa-doa kita mustajab. Terutama kepada ibu bapa, kita perlu mendoakan kita dan anak-anak kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, berterusan sehingga kita mati. Selagi kita bernyawa, doakan anak-anak kita terutamanya, ahli keluarga kita, jiran kita tuan-tuan, terutamanya masyarakat kita ni, pemimpin kita ni, kita doakan bersama untuk mencari keridhaan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama ni tuan-tuan, Allah suka ni tadi kerana ia akan melengkapkan ibadat. Yang kedua tadi doa kita. Yang ketiga, bila Allah suka ni tuan-tuan, sebenarnya dia akan mustajabkan doa. Dia akan mustajabkan setiap perkataan kita. Ada orang kata mulut masin, sebenarnya doanya mustajab. Ketika saya berhenti kuliah 30 tahun yang lepas dengan almarhum Dato' Ismail Kamus di Masjid Abu Bakar Siddiq, saya pegang dan dia kata jangan lupa doa, supaya setiap kali doa Allah mustajabkan. Kita banyak permintaan, tetapi satu doa kata, ya Allah tolong mustajabkan setiap kali aku berdoa. Dan rupanya dalam perbincangan ulama seperti Imam Ghazali, dia detailkan tuan-tuan, apabila kita semua ni bersih jiwa, bersih gigi, bersih tu ini, menjadi asbab kepada doa kita mustajab. Percayalah tuan-tuan, hanya orang yang beramal dapat meyakini. Tetapi kita yakin yang datang masjid ini semua orang yang dapat mengetahui dan dapat beramal. Sebab itu kita sampaikan kepada anak-anak kita, terutama keluarga kita tuan-tuan, supaya meyakini gigi ini bersih bukan semata-mata untuk cantik pada manusia, tetapi patut digunakan pada 2 maqasid. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, untuk menyempurnakan ibadat, dan yang kedua kehidupan. Sebab itu bila doa mustajab ni tuan-tuan, pelbagai kebahagiaan, as-sa'adah di dunia wal akhirah akan melengkapkan kita punya usaha dan tujuan itu. Sebab itu tuan-tuan mati Allah,
pada orang yang sakit, bagi masa sikit sampai 7.11 boleh ya, waktu syuruk sikit. Pada orang yang sakit ni tuan-tuan, pertama kita kena doakan, kalau boleh ziarah-ziarah. Bila kita pergi ziarah tu tuan-tuan, tolong doakan dia, tolong berikan dia doa, ingatkan dia tentang masa dia banyak beristighfar dan berdoa. Baru ni beberapa orang kawan sahabat saya, bila dia sakit, kita ramai-ramai minta tolong berikan surah. Ketika itu dah ICU tuan-tuan, dia guna bantuan pernafasan. Dan tuan-tuan mati Allah, tidak salah untuk kita ingatkan kepada diri dia dan pada waris dia. Dan kita macam menggunakan tawasul. Ini benda menarik ya. Tapi saya nak beritahu lah. Ada hadis bagaimana orang yang terperangkap dalam kesusahan ini tuan-tuan. Memang kita kena munajat. Kita tak salah menyebut perkara amal-amal soleh kita. Bukan kita menyebut orang lain ya. Kita menyebut kebaikan yang pernah kita buat kerana Allah ni, ya Allah, kerana aku dah buat baik ni, barilah peluang lepaskan hajat Datuk ini. Ini ada hadis tuan-tuan ni. Tetapi kembali pada kebersihan diri ni tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu, kebanyakan orang melupai bahawa diri itu, dan kita menyebut itu tuan-tuan perlu dalam keadaan yang sempurna mungkin. Dan di antaranya tuan-tuan, bila mulut kita ini bersih, biasanya kita akan sentiasa rapat dengan benda-benda baik. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, bila kita lihat mardatun lillah, jadi orang yang sentiasa Allah suka dan redha ni tuan-tuan, dia akan ada jalan keluar menghadapi pelbagai rintangan dan ujian. Saya yakin sebagai bapa dan ibu, kita akan menghadapi pelbagai, kata orang, cabaran kita dan anak-anak. Maka yakinlah di antaranya tuan-tuan, kita perlukan keredaan daripada Allah. Dan kadang-kadang satu benda yang kecil macam siwak ni, kerana mungkin doa kita tidak, kata orang, sempurna kerana kita tak mengambil kira soal kebersihan gigi. Dan orang yang mulut kotor ini, kata Imam Ghazali ya, biasanya hatinya pun kotor. Ini bukan cakap saya tuan. Dia kalau mulut kotor ni, cakap-cakapnya pun boleh jadi kotor. Orang yang tak jaga kebersihan gigi ni tuan-tuan, dia akan menghampiri kepada benda-benda makruh yang banyak. Dia mungkin makan apa juga, dia tak kira benda ni macam mana, dan dia tak kira macam mana nak solat. Dan biasanya mulut-mulutnya akan mudah kepada benda-benda makruh itu. Dan yang bimbangnya tuan-tuan, hati kita pun menjadi semakin mudah pula tengok semua orang dengan negatif. Ini bahaya. Bila tengok dengan orang semua negatif, tidak positif tuan-tuan, bukan husnuzon, dia akan membentuk pelbagai penyakit. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kita kadang-kadang berdepan dengan pelbagai macam-macam. Saya setiap hari berdepan dengan pelajar tak siap, pelajar lemah. Bila saya tanya kenapa, saya lemah Ustaz, saya malas, saya rasa, saya kata macam mana ni, tidur macam mana? Saya tidur kena mengaku. Jadi bila dia minta nasihat, kita beritahu, saya tak cerita benda besar. Cerita jadi malas ni di antaranya, tidur tu kita tak urus dengan baik. Betul tak? Kebanyakan tuan-tuan saya tanya memang correct ni. Absolutely right. Dia tidur dengan masalah. Saya kata kita tidur ni satu benda besar, kerana takut-takut kita mati masa tidur. Walaupun kita banyak masalah, kita kena well prepare, sebab Nabi kita kena prepare. Paling tidak tidur ni bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dan kita prepare dengan kebersihan diri, dan kita bersedia. Kalau Allah matikan, paling tidak kita menyebut nama Allah, kerana Allah lah yang ahya wa amut. Sebab itu kalau kita dah bangkit, alhamdulillah, paling tidak. Jadi tuan-tuan mati Allah, saya tanya dekat 8 orang pelajar master dan PhD saya yang lambat siap kadang-kadang, kerana dia jadi malas dan tak dapat jalan keluar. Kerana di antaranya, walaupun dia belajar agama, tapi dia tak yakin hadis Nabi itu sebagai satu membuang kita punya kemalasan. Sebab itu orang Islam, saya kata, perlu bangkit awal. Orang Islam memang aktif awal, sebab dia kena bangkit pukul 4 pagi. Paling tidak tuan-tuan, paling lewat 4 pagi kena prepare itu ini, solat tahajudnya, dan bergerak. Kerana di situ kekuatan orang Islam.
dan kekuatan yang mana Allah mengabulkan doa. Dan kita dah prepare semua sekali. Gigi kita, bawah atas kita. Jadi ini pelengkap. Sebab itu tuan-tuan kata Allah, akhirnya tuan-tuan, kita akan melihat Islam ini semua indah. Islam is complete way of life. Jadi tak mana lagi tuan-tuan kita tak nak Islam dalam kehidupan kita. Cara minggu lepas kita bincang tentang imamah serban. Kenapa dalam Islam ada imamah? Apakah serban tu mesti berbelit itu ini? Kita bincang pasal ilmu. Kenapa kena tutup kepala pada keadaan tertentu? Tuan-tuan sebab itu adalah merupakan sunnah Nabi. Imamah bentuknya terpulang. Tuan-tuan nak pakai songkok, nak pakai lilit itu ini, tuan-tuan nak cari Arab Saudi ke, nak cari apa ke. Sebab itu tuan-tuan, dalam kereta kita pun, saya kereta ada sekali semua ada. Songkok hitam ada, songkok putih ada, jubah itu ada. Kenapa tuan-tuan? Dia merupakan pelengkap walaupun sunnah Nabi. Macam yang ini, paling tidak ada jubah putih, tuan, ada jubah itu ini. Kerana paling tidak kita mengikut, ada masa ketika kita ada benda ini nak ikut sunnah, itu saja tuan. Sebab Jibril AS tu datang kepada Nabi kita punya ilmu ni dalam keadaan lelaki yang putih macam tu begini, paling tidak lepas jangan bercakap semua kena pakai baju paling tidak. Okey. Ini sebagai pelengkap dan insya-Allah tuan-tuan dia akan menjadikan kita lebih bermotivasi, lebih melihat Islam itu indah dan ada perbezaan dengan bukan Islam. Itu saja. Sedikit masa tambahan. Seorang pelajar Cina di Fakulti Perubatan, dia melihat Islam ini hebat tuan-tuan. Di antaranya ialah dengan kebersihan. Bila dia terbaca dan mengikuti guru dia, guru agama dia mengajar agama di kelas sebelah. Dan bila dia baca, dia kata memang rapat Islam ini dengan pelbagai. Akhirnya dia masuk Islam saja. Jadi tuan-tuan, hanya dengan kebersihan. Jadi insya-Allah jadi dia ambil biomedik. Saya doakan beliau istiqamah. Kerana bukan mudah tuan-tuan ya masuk dengan Islam ni dan dikekalkan nama Cina dia. Dan hanya kerana dengan ilmu kebersihan. Bila dia buka pula, bukan saja kebersihan ilmu itu ini, dia kata Islam tak ada ruang untuk kita kata sebagai agama yang tidak lengkap. Semua lengkap. Saya sampai nak menangis tuan bila dengar. Jadi saya peluk dia. Bukan apa, saya rasa ini di antara hebatnya. Jadi saya kata tolong dakwahkan. Dia kata ramai orang yang macam dia ni mula sebenarnya secara perlahan melihat Islam ini sebenarnya sebagai agama, cuma nak transform, nak hijrah tuan-tuan. Subhanallah. Jadi itu saja tuan-tuan per pagi ini. Bawa baliklah sedikit ilmu ini, perkemaskan diri kita dan jangan abaikan kebersihan siwak itu ini, dan insya-Allah dia menjadi kebersihan untuk gigi dan kesukaan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita amalkan bersama. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafriqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.